Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrat Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam bikiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wassalim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bima'rifatil ilmi waftah 'alaina abwaaba rahmatik. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa izna min azabil qabri wa la fitnati min azabin nar. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma akhtim lana bismil khatimah wa la takhtim 'alaina bisu'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khair illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah la yasifu su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu rabbuna wa rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum Allahu yajma'u bana. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma ajirni minan nar. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kekuatan dan kesempatan untuk kita pada pagi ini hadir manfaatkan sedikit ruang masa kita untuk kita beriktikaf dan berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala catatkan kebaikan untuk kita dengan keberkatan dan kemuliaan majlis ilmu ini. Ya Allah, limpahilah rahmat, keampunan, kesejahteraan, kebaikan buat ibu bapa kami sama ada yang masih hidup atau yang telah kembali ke rahmatullah. Jadikan hidup mereka, jadikan kubur mereka taman daripada taman-taman syurga. Dengan keberkatan majlis ilmu ini juga kita mengharap Allah Subhanahu wa taala limpahkan rahmat, kesejahteraan, ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup kita, rumah tangga kita, buat pasangan hidup kita, dan jadikan daripada zuriat keturunan kita anak-anak yang soleh dan solehah. Dibukakan pintu-pintu hikmah, kebijaksanaan, ilmu, pengetahuan, beroleh taufik dan hidayah yang berkekalan daripada Allah Subhanahu wa taala, serta kurniakan buat kita lidah yang menyebut kalimah la ilaha illallah sebagai kesudahan dalam hidup kita kelak. Amin ya rabbal alamin. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini merupakan kuliah duha kita yang terakhir lah untuk tahun ni. Panjang umur, tahun depan kita jumpa lagi lah. 1443 hijrah. Bukan tahun 2023. 2023 lambat lagi. Tahun hijrah dulu nah. Sebab di ujung tahun hijrah dah, insya-Allah.
Di dalam kitab I'anatul Talibin disebutkan salah satu daripada amalan yang menghapuskan dosa ialah menyebut kalimah la ilaha illallah. Barang siapa yang setiap kali selepas mendirikan solat lalu dia menyebut kalimah la ilaha illallah dengan tata cara kaedah sebutan dia, la itu 14 harkat, la 6 harkat. Macam mana sebutan dia? La ilaha illallah. Sekali dia sebut, diampunkan baginya 4,000 dosa, digugurkan 4,000 dosa. Diangkatkan rasa la itu, tarik naik ke atas, la ilaha illallah, terasa berakhir di hati kita ni, terasa dihantarkan ke hati kita itu. Itu di antara kaedah, di antara tata cara amalan yang dilakukan oleh para salafus soleh yang disandarkan pada apa yang menjadi sanad yang diambil daripada para sahabat sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagaimana saya terima daripada guru saya, maka saya pun menyampaikanlah kepada perempuan yang hadir pada pagi ini untuk sama-sama kita beramal dengan kebaikan. Mudah saja. Setiap kali lepas sembahyang baca, sebut 3 kali sebelum kita bangun, sebelum kita akhirkan segala wirid dan doa-doa kita itu, maka berakhirlah dengan la ilaha illallah. Sebab tajuk kita pada pagi ini nak membicarakan tentang ciri-ciri orang bertakwa. Ciri-ciri orang yang bertakwa, muka surat 151. Yang ada kitab yang kitab lama lah, buku lama. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai mukadimah pada pagi ini, kita baru selesai hampir seminggu yang lalu melaksanakan ibadah korban. Siapa yang masuk korban, buat korban tahun ni? Cuba angkat tangan. Alhamdulillah ramai. Agak-agak korban diterima ke tak? Agak-agak lah. Yang pasti saya tak terima. Saya lah tak terima. Tak ada seorang pun yang telefon, "Dah Ustaz, datanglah ambil daging." Tak ada. Jauh pun kalau dah ramai-ramai ni, untung kat rumah datang. Baik. Ibadat korban mula disyariatkan, mula diperintahkan terhadap untuk dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam atas sebab apa? Kenapa Nabi Allah Ibrahim diperintahkan melaksanakan korban? Ramai orang hanya ambil kisah ni di hujung cerita, iaitu korban diperintahkan menyembelih anaknya Ismail. Ismail tu dah ending. Sebelum Ismail tu dah sembelih banyak lagi yang lain, tapi tak diterima. Maka punca yang menjadikan Nabi Allah Ibrahim diperintahkan melaksanakan ibadah korban sebab apa? Perempuan pun buat korban juga. Maka apa sebabnya buat korban? Nak apa dengan ibadat korban itu? Nak jadikan sebagai tunggangan? Ya, di akhirat nak naik lembu, lambat sampai. Daripada naik lembu lebih baik
bersayap, terbang lah, terbang terus ke syurga kan. Itu lagi pantas. Lebih baik jadi golongan yang bi ghairil hisab, yang masuk syurga tanpa hisab. Lebih baik di golongan yang sepantas kilat, sepantas angin kan, lagi cepat daripada naik lembu pula nak kongsi 7 orang pula tu. Masya Allah. Jadi apa tujuan dia kita melaksanakan ibadah korban ini? Untuk menzahirkan apa yang menjadi hakikat di sebalik ibadat korban itu. Kalau kita baca dalam Al-Quran suratul An'am ayat 75, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam firman suratul An'am ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh. Ayat tu. Demikianlah kami memperlihatkan kepada Nabi Allah Ibrahim, kepada Ibrahim kekuasaan kami di langit dan di bumi, supaya Ibrahim menjadi orang yang benar-benar yakin tetap pendirian dia. Dalam syarah ayat ini oleh Syekh Atha'illah As-Sakandari rahimahullah dalam kitab Iqadul Himam, dia kata apa? Setiap malam Nabi Allah Ibrahim diangkat ke langit, dibawa naik ke langit bagi memperlihatkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Diperlihatkan kepada dia kekuasaan dia. Maka di antara yang diperlihatkan kepada Nabi Allah Ibrahim ialah hal keadaan umat manusia yang melakukan maksiat, yang melakukan dosa. Maka apabila diperlihatkan hal keadaan itu, Ibrahim berkata apa? Ya Allah, binasakanlah mereka itu. Binasakan mereka yang melakukan kemaksiatan itu. Maka Allah kata apa? Wahai Ibrahim, bukankah yang bermaksiat itu juga hamba-Ku? Yang taat pun hamba Allah, yang buat maksiat pun hamba Allah juga. Aku lebih suka aku lebih suka hamba-hambaku yang melakukan kemaksiatan, kemudian ia bertaubat, memohon keampunan kepadaku. Itu lebih Allah suka daripada hambanya yang berbuat taat dalam keadaan merasa dirinya suci, bersih, tidak berdosa, lalu timbul perasaan apa? Rasa baik, rasa ujub, rasa takabur, sombong, pandang orang lain hina, kan? Memandang orang lain hina, memandang orang lain teruk, rasa dia mulia, rasa dia lebih baik. Itu Allah tak suka sifat itu. Apabila orang berbuat maksiat lalu dia bertaubat, maka dia kenal Allah yang maha pengampun, Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang, yang memberi keampunan, yang memaafkan. Itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengajar kepada kita melalui Nabi Allah Ibrahim apa dia? Jangan buruk sangka. Jangan buruk sangka. Buruk sangka ni menghasilkan sifat mengumpat, fitnah, berpunca daripada sangkaan yang tak baik. Bila tengok dengan pandangan yang tidak baik, kita memandang dengan pandangan yang tak baik, maka wujudlah sifat mengata, apa muka macam dengan mula nak mengata, apa pakai tak matching langsung, mula nak mengata, beg tangan dengan baju tak matching. Itu pun jadi bahan jugalah. Sebab apa? Sebab sangkaan
yang tak baik itu. Maka Ibrahim menzahirkan sangkaan yang tak baik terhadap ahli maksiat, lalu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nak menebus kesalahan itu, bukan kesalahan itu, maka Allah perintahkanlah Nabi Allah Ibrahim melaksanakan ibadah korban. Itulah asal kepada perintah ibadat korban. Lalu hari pertama Ibrahim menyembelih seekor unta. Disembelihlah seekor unta. Bukan kongsi 7, dia seorang je. Maka Allah berkata apa? Wahai Ibrahim, sembelihanmu tidak mampu menebus dosamu lagi. Tak mampu tebus lagi. Hari pertama. Keesokan harinya disembelih pula seekor lembu, pun tak berkongsi 7. Dia seorang saja. Perempuan kongsi ke seorang seekor? Berkongsi. Lembu sadar apa? Kan biasa. Maka Allah kata apa? Sembelihanmu tak mampu menebus kesalahanmu itu. Tak mampu juga. Seekor bukan satu bahagian. Keesokannya hari ketiga disembelih seekor kambing, kibas, sembelih lagi. Maka Allah kata apa? Tak mampu lagi menebus kesalahanmu itu. Lalu hari yang keempat, itu sudah hari tasyrik lah, maka dikorbankanlah semua ternakan dia. Semua ternakan, unta, lembu, kambing, semua sekali dikorbankan. Dan tadi disebut, ada pendapat yang mengatakan 100 ekor, ada kata 300, dan ada kata 1000 ekor. Banyak. Diterima ke tak? Tak terima juga. Tak terima. Kalau yang begitu banyak pun tak mampu tebus, agak-agak satu bahagian, mampu ke tak mampu? Jadi moral of the story-nya apa? Jangan menghina, jangan mengata, jangan mengumpat pada orang. Kalau ada kesalahan mengata, mengumpat, confirm sembelihan itu tak mampu nak tebus kesalahan itu. Tuan, buat korban pun mengata juga. Apa kedekut, kata juga. Kaya duit banyak buat korban lembu kurus, mengata juga. Harga daging korban pun mengata juga. Mana bahagian ekor yang dicari. Tak apa hati sebab tak dapat ekor. Bukan masih ni lah, tempat lain lah. Nak sebutnya itu moralnya. Barulah Allah perintahkan yang terakhir, menyembelih Ismail alaihi salam sebagai penebusan yang terakhir. Menunjukkan kemuncak. Tak kala itu Ibrahim kata apa? Ya Allah, inilah buah hati, pengarang jantung. Inilah yang orang yang paling aku kasih. Anak aku ni yang paling aku sayang sekali. Manusia yang paling aku sayang, anak aku ni. Maka Allah kata apa? Wahai Ibrahim, bukankah engkau minta aku membinasakan? Kalau aku nak binasakan, termasuk anak engkau nanti binasa. Kau sayang anak engkau, tapi kenapa engkau minta aku membinasakan? Allah nak ajar tu supaya berbaik sangka kepada sama manusia, dan jangan letakkan dalam hati kita ni kasihkan Allah lebih daripada kasihkan selain daripada Allah lebih daripada kasihkan Allah Subhanahu wa taala. Hati ni hanya milik siapa? Hatiku milikmu. Milik Allah Subhanahu wa taala. Dalam hati ada siapa? Ada apa?
Dalam hati hanya terzahir keberadaan Allah, kebesaran dan keagungan Allah. Terzahir itu. Itulah hakikat. Kenapa selepas itu Allah perintahkan Ibrahim dan Ismail membina apa? Membina Kaabah. Nampak? Terzahir itulah daripada itu. Kan Nabi sebut dalam hadis kan, qulubul mu'minin baitullah. Hati orang beriman itu dalamnya rumah Allah, baitullah, tapi tak nampak dalam hati, maka dizahirkan secara simbolik, iaitu Kaabah terzahir. Dalam arti kata hati yang ada Allah itulah satu-satunya yang ada dalam hati, yakni Allah Subhanahu wa fi sir ana, dalam hati kamu tu hanya ada aku, hanya ada aku. Jadi terzahirlah Kaabah kekal sebagaimana hari ini adanya makam Ibrahim, hijit Ismail, kita pergi menzahirkan hakikat sejarah itu. Puan-puan baik. Yang terakhir sekali mati di atas muka bumi ni siapa? Siapakah yang akan menjadi yang terakhir sekali dicabut nyawanya di atas muka bumi? Siapa? Kat tangan. Apa dia? Malaikat maut bukan di atas muka bumi. Itu alam malaku, alam malaikat. Alam malaikat bukan di bumi ini. Tak kala semua manusia dah mati, idza zulzilatil ardu zilzalaha, berlaku kiamat kan, manusia mati. Yang terakhir sekali yang nak dicabut nyawanya siapa? Siapa? Siapa yang jadi orang yang terakhir? Cuba angkat tangan. Yang terakhir sekali dicabut nyawa ialah Iblis. Iblis Iblis dah tahu nak pergi mana lah. Dia datang Kuala Lumpur tak ada orang. Dia pergi Jakarta tak ada orang. Dia pergi Paris pun tak ada orang. Pergi US pun dah tak ada orang. Semua manusia telah mati. Maka tinggallah Iblis yang terakhir. Bila terakhir, Iblis tahu sampai masa dan ketikanya dia pun akan dicabut nyawanya. Maka kemana destinasi terakhir Iblis? Apa dia? Sebelum dia mati, dia cabut nyawa Iblis di mana? Iblis ni dia tahu dia nak mati di mana. Kita yang tak tahu. Iblis dah tahu bila dia akan mati dan di mana dia akan mati. Dia yang terakhir akan mati, dicabut nyawanya di atas muka bumi ini. Dan destinasi terakhir dia ialah kubur Nabi Allah Adam alaihi salam. Maka Iblis pergi ke kubur Nabi Adam bagi menebus dosa kesalahan dia yang menyebabkan Allah murka pada dia. Apa dia? Usjudu li Adam fasajadu, sujudlah kalian kepada Adam. Semua sujud kecuali Iblis. Maka Iblis pun nak tebus kesalahan itu, sujud dia di kubur Adam alaihi salam. Maka tak mampu nak tebus lagi dah kiamat dah. Maka dicabutlah nyawa Iblis ketika Iblis sujud di Nabi Adam alaihi salam. Di mana kubur Nabi Adam? Kat mana kubur Nabi Allah Adam? Cuba. Semua boleh jawab ni. Dah kan tak tahu.
Bapa bagi manusia Abu Bashar, bapa bagi permulaan manusia Nabi Allah Adam. Kita lah bapa kita. Anak tahu tak kubur bapa kita kat mana? Ha? Pak kita lah, bapa kita. Tahu tak kubur kat mana? Kau tak tahu kubur bapa? Ha? Kau nama tahu tak kubur bapa kat mana? Bapa sendiri lah, bukan bapa orang lain pula. Ha? Tahu tak kubur bapa kita? Tahu. Itu bapa jasad kita ni. Adam itu bapa bagi segala manusia lah, permulaan bagi manusia. Maka kubur Adamnya di mana? Kubur Adam, kubur Siti Hawa. Ini anak siapa lah yang tak ingat kubur bapaknya ni. Masya Allah. Maka jumhur ulama kata apa? Kuburnya Nabi Allah Adam itulah di bawah Kaabah itu, Baitullah itu. Itulah menjadi tumpuan manusia, tempat terhimpunnya arah semua tertumpu di situ. Sebab bermulanya manusia daripada Adam alaihi salam. Maka iblis mati di mana? Nampak? Itulah tipu daya terakhir iblis. Barang siapa yang berkunjung ke Mekah, mengerjakan haji, mengerjakan umrah dengan membawa harapan keampunan Allah ada di sana, berdoa dia, menangis di sisi Kaabah, samalah dia macam siapa? Senyum iblis tengok. Kau orang buat dulu pada aku ya, aku belum buat, kau dah buat lagi. Nampak? Itu ramai tak orang buat gitu? Jaga itu. Nampak? Keampunan Allah tidak bertempat. Di mana-mana pun kamu beristighfar, memohon keampunan, Allah tetap menerima. Allah tetap Maha Pengampun, Maha mengasihani. Adapun Kaabah itu hanya simbolik sahaja. Tapi ramai manusia meletakkan Kaabah di hatinya. Bukan meletakkan Allah, meletakkan Kaabah di hatinya. Maka dia sembahyang pun terbayangnya Kaabah, menghadap Kaabah. Sedangkan Kaabah itu makhluk. Ini mengaji tasawuf, dia sana sampai ke tahap itu. Jaga supaya jangan sampai kita mengikut jalan-jalan tipu daya tu. Tengok Kaabah menangis. Kali pertama aku tengok Kaabah menangis lah. Kenapa menangis? Apa sebab? Kan? Kita kena belajar umrah secara makrifat. Kan? Kau tengok kena senyum. Senyum tengok Kaabah. Apa sebab? Menzahirkan simbolik sahaja. Karena simbolik saja. Karena Kaabah hanya simbolik, menzahirkan kesatuan wahdah, kesatuan umat. Karena yang hakikinya yang satu hanya Allah. Kalau tidak kerana Rasulullah yang kucuk Hajarul Aswad, kata Umar, aku tak akan kucuk. Bukan ada apa pun, batu aja. Kalau tak kerana dibinanya binaan itu sebagai tempat menzahirkan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka kita tak akan ke sana. Hadirnya kita ke sana kerana menzahirkan kehendak Allah. Allah yang menghendaki melaksanakan haji dan umrah, maka terzahir adalah kehendak Allah, bukan yang terzahir itu Kaabah itu. Itu beza dia nah. Baik. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah sedikit sebanyak mukadimah. Supaya kita nampak jalanan ni. Tentang ibadat solat ini.
Baik, kita nak membicarakan ciri-ciri orang yang bertakwa. Nombor satu, sentiasa memelihara sembahyang. Dia kata Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahawa mendirikan sembahyang secara berkesinambungan dan terus menerus adalah bentuk pemeliharaan terhadap sembahyang, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina hum ala salatihim yuhafizun, dan orang-orang yang sentiasa melihara sembahyangnya. Baik, perempuan yang dirahmati Allah, yang menjadi bekalan paling utama untuk kembali kepada Allah ni apa? Ni semua ni tunggu masa nak apa? Nak bertemu Allah. Nak temu Allah kan nak mati? Yang mana nak dulu? Nak bertemu Allah kan? Dah jumpa ke belum? Dah bertemu ke belum? Halo? Dah bertemu ke belum? Sudah? Kalau sudah maknanya dah mati. Dah mati ke belum? Belum. Kalau belum tak kena jumpa. Dalam kitab Kanzul Ma'rifah, kan? Kitab lama, kitab usul, Kanzul Ma'rifah, perbendaharaan makrifat, kan? Dia kata apa? Jalan makrifah itu ada 3. Nak keluar tajuk sikit kan? Jalan makrifah, mengenal Allah tu mesti dengan 3 jalan. Apa dia? Yang pertama, kenal diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Orang yang kenal dirinya, kenal Tuhannya. Satu. Yang kedua, disebut apa? Mutu anfusakum qabla an tamut. Matikanlah diri kamu sebelum kamu mati. Matikan diri sebelum mati. Hanya orang yang mati sahaja dapat bertemu Allah. Jadi perempuan dah mati ke belum? Belum. Bila nak mati? Mati bukan mati hakiki yang tertanggalnya ruh daripada jasad itu. Mematikan diri itu maknanya apa? Macam mana mati sebelum mati? Solatlah sebelum kamu disolatkan. Faham tak yang tu? Yang tu faham? Matilah sebelum kamu dimatikan. Yang tu faham tak? Yang tu tak faham? Macam solat sebelum kamu disolatkan lah. Matilah sebelum kamu dimatikan. Kan? Jadi kalau nak sampai kepada makam makrifat, dia kena matikan diri sebelum datangnya kematian itu. Yang tu tajuk lain lah, bicara tajuk lain insya-Allah. Tapi nak sebutnya itu kaedah dia. Baik. Maka apabila kita mati hakikilah, yang nak kembalinya kita kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kembali itu apa? Ruh ke jasad? Ruh. Jasad kembali ke tanah. Daripada tanah, kullukum min adam wa adamu min turab. Kamu daripada Adam dari tanah. Wa khalaqakum min tin. Aku jadikan manusia daripada tanah. Maka jasad ni kembali kepada tanah. Yang kekal pada kita ni cuma 2 saja. Yang tak binasa, yang dipanggil sebagai kekal mendatang. Kekal bukan kekal hakiki. Baqaq, baqaq yang kekal. Kekal hakiki, kekal majazi. Kekal hakiki itu Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang tidak binasa. Yang tidak ada mula, tidak ada akhir. Adapun
ada perkara, ada 10 perkara kata ulama yang ada mula tapi tidak ada akhir. Ada mula tapi tak berakhir, kekal. Tak berakhir. Maka pada kita ada 2. Apa dia? Yang tak binasa. Nombor 1 namanya roh. Roh tak mati. Yang mati tu jasad. Maka roh kembali kepada Allah. Satu lagi yang tak binasa yang ada pada kita. Tulang sulbi. Tulang sulbi itulah yang akan menyimpan segala rekod amal, perbuatan, tutur kata daripada kita lahir sehinggalah kita mati, semuanya terakam di dalam tulang sulbi. Chip dia tu, itulah yang akan dibangkitkan kita. Teknologi Allah Ta'ala lebih canggih lagi. Dulu orang buat komputer pakai apa? Hard disk. Lepas tu masuk apa? Disket. Kan? Lepas tu time drive. Lepas time drive chip. Lepas chip tak tahulah. Tu. Tapi tulang sulbi lagi kecil lagi. Merakam semua perkara yang kita lakukan sejak kita lahir sehinggalah kita mati, terkandung di dalam. Yang tu digelek pun tak pecah, dibakar pun tak angus. Tulang sulbi kecil aja. Itulah yang akan dibangkitkan semula setiap orang. Baik. Maka yang nak kembali ni jasad, kembali ke tanah. Yang nak kembali kepada Allah namanya roh. Apa bekalan bagi roh? Roh nak bawa apa? Bekalan untuk kembali pada Allah, roh nak apa? Amalan ke? Amalan tak ada. Lam yadkhul ahadakumul jannata amaluh. Nabi katakan tidak ada seorang pun di kalangan kamu yang akan dimasukkan ke dalam syurga disebabkan amalan. Tak ada. Jadi amalan tak menjamin. Yang menjamin kita beroleh syurga apa dia? Rahmat Allah. Rahmat Allah tu kuncinya di mana? Kunci pada rahmat tu. Kunci pada rahmat terletak pada la ilaha illallah. Itulah kunci. Sebab Nabi kata apa? Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala. Barang siapa akhir hidup dengan kalimah la ilaha illallah, jaminan syurga. Apa makna la ilaha illallah? Bukan terjemahan bahasa. La ilaha illallah itu kalimahnya. Apa yang dikehendaki dengan la ilaha illallah? Nak apa? Mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Itulah hakikat la ilaha illallah. Tidaklah ada Tuhan selain daripada Allah. Hanya Allah yang esa, Allah yang tunggal. Baik, itu tauhid esa. Bagaimana kita mengesahkan Allah? Ni mengaji level master sikit lah. Master ke PhD ni? Tinggi lagi? Tinggi lagi tak atas pokok. Bagaimana mengesahkan Allah? Mengesahkan Allah itu, kalau kalimahnya la ilaha illallah, itu kalimah menyebut. Sebut saja tak jadi, dia kena dibenarkan dengan hati, dibuktikan dengan perbuatan. Maka perbuatan apa yang menjadi bukti la ilaha illallah? Perbuatan apa? Sembahyang. Sebab itu apabila kita memahami hakikat itu, kita mendirikan solat, kita menyembah Allah atau kita
mentauhidkan Allah. Yang mana satu? Saya ulang lagi sekali. Perempuan solat menyembah Allah atau mentauhidkan Allah? Yang selama ni dok buat ni, sembahyang itu apa? Menyembah Allah atau mentauhidkan Allah? Halo? Ni kena faham mana? Kalau menyembah Allah, Allah bukan bahan sembahan. Kalau kita meletakkan Allah sebagai subjek, objek yang disembah, sama sebagaimana agama lain juga ada objek, ada sembahan dia. Nampak? Kan? Orang Islam menyembah Allah, orang Hindu sembah. Tak tahulah, kita bukan. Orang Buddha sembah apa? Semua agama ada objek sembahan dia. Objek sembahan. Adakah Allah nak disamakan sebagai objek sembahan? Ni beza dah. Jadi apabila kita faham hakikat, kita mendirikan solat dan juga kita melaksanakan segala kewajipan, puasa ke, zakat ke, haji ke, sedekah dan sebagainya, untuk apa? Menzahirkan keesaan Allah. Menzahirkan keesaan Allah. Aku nak mentauhidkan Allah. Kenapa sebenarnya aku nak mentauhidkan Allah? Kenapa aku nak mentauhidkan Allah? Barulah la ilaha illallah itu terzahir pada perbuatan kita, daripada hati keluar. Ni. Dari lepas ini jangan beranggapan sembahyang kita itu sebagai menyembah Allah. Jadi jadikanlah solat sebagai mentauhidkan Allah. Ni makam tinggi sikit lah. Boleh tak ni? Macam tak pernah faham je. Faham? biar pening sikit lah. Baik. Itu membezakan dari sudut apa? Dari sudut penghayatan hakikat, itu dipanggil hakikat solat. Itu sikit je tu. Salah satu daripada beberapa perkara yang menjadi hakikat dan ma'rifah dalam amal. Mulakan dengan itu, barulah la ilaha illallah itu terzahir pada perbuatan, bukan hanya pada sebutan. Baik. Sesiapa yang memelihara sembahyang tepat pada waktunya, berjamaah, khusyuk dan patuh tunduk kepadanya, maka Allah akan melindunginya tak kala orang lain disia-siakan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah daripada perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Apa maksud dia? Orang yang solatnya betul, Allah cabut daripada hati dia keinginan untuk berbuat maksiat. Orang yang solatnya betul, maka Allah tanggalkan sedikit demi sedikit daripada hatinya itu keinginan terhadap dosa dan maksiat. Dia jadi tak teringin, dia jadi tak berapa nak berminat, akhirnya dia mampu meninggalkan kemaksiatan itu. Ditanggalkan daripada hatinya. Kan? Orang yang solatnya betul. Tapi kalau solat tapi masih lagi ada keinginan, kecenderungan juga, bermakna ada benda yang tak berapa sempurna lagi. Kan? Sebab itu kata Tok Kenali, kata Tok Kenali, apabila kita mendirikan solat, maka setiap perbuatan dan tutur kata kita dalam solat ini mesti disertakan dengan dua sifat. Dua sifat. Apa sifat dia? Sifat apa yang kena ada dalam hati kita?
Pertama, syukur. Syukur. Apa makna syukur? Berterima kasih kepada Allah. Kenapa? Kenapa berterima kasih? Kerana setiap amal ibadah itu adalah kurniaan Allah pada kita, bukan kita punya. Kita boleh hadir pagi ini sebab apa? Sebab apa? Sebab kita rajin? Bukan. Sebab kita baik, kita alim. Habis itu? Sebab apa? Sebab Allah menghendaki kita. La haula wala quwata illa billah. Tidaklah ada daya upaya melainkan dengan kehendak Allah. Maka Allah menghendaki kita buat, kita buat. Maka boleh beribadatnya kita kerana kehendak Allah itu. Maka zahirkanlah terima kasih pada Allah Ta'ala kerana mengizinkan, kerana memilih aku untuk menzahirkan kehendak dia. Sembahyang itu bukan kehendak kita, itu kehendak Allah. Barulah hati itu ada rasa terima kasih pada Allah. Kan? Tu. Yang kedua yang kena ada pada hati ialah taubat, memohon keampunan. Kenapa? Kerana ya Allah, aku tahu sembahyang aku tak sempurna, ya Allah, maafkanlah aku, ya Allah. Aku tahu bacaan Fatihah aku bukan sempurna, ya Allah, maafkan aku, ya Allah. Aku tahu rukuk aku tak sempurna, sujud aku tak sempurna, berdiri pun tak sempurna. Khusyuk lagi lah, awal hilang, Allahu Akbar tu ada lagi, lepas tu tiba-tiba sampai ke Perlis, tiba-tiba pergi ke JB pula. Macam-macam dia ingat. Tiba-tiba dia pergi pasar malam, tiba-tiba dia pergi ke dapur. Rata dia pergi, ya. Maka menzahirkan rasa kekurangan, ya Allah, maafkanlah aku atas kekurangan itu. Itulah taubat. Kerana yang sempurna ni hanya Rasulullah saja. Rasulullah saja yang sempurna solatnya. Kita kalau nak pergi Makkah, agak Makkah berapa? Per 100 dah. Dapat 90 dah agak-agak. Nampak? Jadi terzahirlah sifat rasa bersalah itu. Itulah taubat kita. Jadi hati ni sentiasa ada apa? Ada syukur, terima kasih, ada rasa bersalah, rasa taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang itu. Kerana tak boleh sempurna, itulah disuruh kita sentiasa melaksanakan dia. Kejap sembahyang sehari 5 kali. Sebab apa? Sempurna tak? Tak sempurna. Esok kena buat. Tak sempurna. Tak sempurna solat kita. Maka terzahirlah kehambaan. Hamba yang lemah. Maka Allah janjikan orang yang memelihara sembahyang ini. Sebab itu disebut tiang agama. Kenapa tiang agama? Terangkum semuanya di dalam solat. Rukun agama ada berapa? Ni soalan yang kali yang ke 28. Berapa rukun agama? Arkanuddin. Rukun bagi agama ada berapa? Halo. Rukun agama ada berapa? Rukun agama, nak test soalan pelajar tingkatan 2. Arkanuddin, rukun bagi agama ada 13.
rukun iman 6, rukun Islam 5, rukun ihsan berapa rukun ihsan? 2. 5, 6 jam 2 jadi 13. Rukun syahadah berapa? Rukun syahadah Islam itu bermula dengan mengucap 2 kalimah syahadah. Berapa rukun syahadah? Rukun sembahyang ingat rukun sembahyang? Rukun sembahyang ada berapa? Rukun sembahyang ingat sembahyang nombor 2 syahadah dulu. Dia mesti bermula dengan syahadah baru sembahyang. Mengucap 2 kalimah syahadah, sembahyang, puasa, zakat, haji. Rukun syahadah berapa? Tak boleh jawab, kena ulang balik masuk kelas pemulihan. Berkata Syekh Dr. Fatani dalam kitab dia Murid kan, bila sebut syahadah mesti ada pada kita 3 perkara. Dia kata rukun, syarat sah dan perkara yang membatalkan. Jadi setiap orang Islam dia kena tahu tu rukun syahadah, perkara yang menjadi syarat sah syahadahnya dan yang membinasakan syahadahnya, supaya kekal syahadah itu hingga mati. Kerana syahadah lah permulaannya. Maka rukun syahadah ada 4. Rukun syahadah 4, syarat sah syahadah pun 4. Yang membinasakan syahadah pun 4. 4 campur 4 campur 4, 12 berkaitan dengan syahadah. Yang ni kena ada dalam kefahaman dan ingatan kita supaya selamat syahadahnya, sah syahadahnya, barulah sah sembahyangnya, puasanya. Yang ni kena kuliah khas ni. Tak pernah tahu. Dalam kitab ni tak ada kitab lain. Ni tak mengaji bab syahadah. Tapi kena mengaji lah, kena mengaji insya-Allah. Baik. Dah tahu tu kena cari lah. Kena cari. Tak tahu nanti PM tepi. Baik. Maka sesiapa yang memelihara sembahyang dan jaga sungguh sembahyang. Bila sebut sembahyang dia mesti ada 8. Sekurang-kurangnya 8. Apa dia? Nombor 1 syarat wajib. Nombor 2 syarat sah. Nombor 3 rukun. Nombor 4 perkara yang membatalkan. Nombor 5 perkara yang menjadi sunat. Nombor 6 perkara yang menjadi perkara makruh dalam sembahyang. Nombor 7 hakikat sembahyang. Nombor 8 ma'rifah tentang sembahyang. Ni kena ada. Bila sebut sembahyang kita boleh sebut syarat wajib sembahyang, syarat sah sembahyang, rukun sembahyang, yang membatalkan sembahyang, sunat dalam sembahyang, makruh dalam sembahyang, hakikat sembahyang dan makrifahnya dalam sembahyang. Boleh? Ada ke tak ada tu? Kan? Orang selalu jaga 3 dia aja. 4 ni. Syarat sah, syarat wajib, rukun yang membatalkan dan yang sunat. Yang makruh tak jaga. Buat yang makruh tak ada nilai sembahyang dia. Makruh.
Hakikat sembahyang, makrifah dalam sembahyang. Tu baru disebut memelihara solatnya. Dalam arti kata kita faham sembahyang kita. Itu hebatnya sembahyang. Sembahyanglah perkara yang menjadi penentu, kata Rasulullah. Barang siapa sembahyangnya sempurna, sembahyang yang mula-mula dihisap, dihitung sembahyangnya sempurna, maka mudahlah baginya hisaban yathira, hisab yang mudah. Maka sembahyangnya masalah. Sebab itu memaknakan sembahyang itu penting. Bagaimana dia kata khusyuk tu bagaimana? Khusyuk tu bagaimana? Tak ingat apa? Itu tidur. Kan? Lena tak ingat apa. Khusyuk tu bagaimana? Hadirnya hati. Hadirnya hati. Hati kita ni hadir. Maknanya hati kita tidak ingat perkara yang di luar daripada sembahyang. Hati kita ni tahu, berhadap dengan Allah. Hati kita merasa sedang mendengar nasihat daripada Allah, sedang berinteraksi dengan Allah. Kerana yang dibaca itu kalamnya, sedang berinteraksi. Itu terasa, terasa berhadap dengan dia. Sebab itu kita disuruh tak kala membaca doa iftitah tu, Allahu Akbar kabira, mulut baca, hati ingat apa? Tak kala membaca doa iftitah, hati berdoa, ya Allah, tariklah hatiku supaya sentiasa memandang kehadiranmu, ya Allah, sentiasa berhadap padamu, ya Allah. Jangan biarkan hatiku lalai, ya Allah. Itulah makna wajjahtu wajhiya lilladzi. Bila kita baca tu, mulut baca, hati rasa, bagi rasa hati berdoa tu, ya Allah, peganglah hatiku supaya menghadapmu, ya Allah. Jangan biarkan hatiku ni pergi tempat lain, pergi jalan tar, pergi ke dapur, pergi ke bilik air, macam-macam, masuk peti sejuk, tengok apa yang ada dalam peti sejuk. Allahu Akbar. Pergi kedai makan, terbayang sweet sour lah, sup lah, macam-macam dalam sembahyang tu lah. Kena hati kita tu tidak dipegang. Itu maksud nak jaga sembahyang itu, jaga solat pada. Maka memaknakan tu apa disebut ni, tepat pada waktunya. Maksudnya apa? Dalam waktu. Tepat pada waktu ni makna dalam waktu. Waktu tu ada waktu afdal, ada waktu wajib, ada waktu afdal, ada waktu harus, ada waktu makruh, ada waktu tahrim, Maka dalam waktu tu kita jaga supaya tak termasuk waktu yang diharamkan, tak termasuk waktu yang makruh. Dah hujung-hujung, tu makruh lah, melewat-lewatkan, ambil yang afdal. Bermakna apa? Bermakna kita merasai waktu itu sebagai masa untuk berhadap. Maka dalam bahasa kita sebut apa? Temu janji. Temu janji, rasa nak temu janji dengan Allah. Itulah membuktikan kasih pada Allah. Orang yang cinta pada Allah, cintanya dibuktikan bagaimana? Rasa ingin bertemu. Dulu waktu muda, saat yang paling indah antaranya nak keluar dating, betul? Sekarang tak dating dah. Maka pertemuan itu saat yang berbunga-bunga, nak dating, keluar makan tengah hari pukul 9 pagi dah buat persiapan. Perempuan lah, saya tak
Kerana lelaki dia cepat aja, orang perempuan dia lambat sikit. Excited nak berjumpa. Maka excitednya orang yang makrifah, yang kenal Allah itu, excitednya terzahir pada solat. Rasa seronok dengan solat, itu tanda Allah bagi nikmat pada ibadat. Rasa excited, rasa teruja, rasa bersemangat, bukan kerana menjawab, bukan, tapi kerana merasai keseronokan. Kata Syekh Daud, menu yang paling lazat, menu yang paling sedap, menu yang paling istimewa yang Allah sajikan hidangan bagi manusia ialah solat. Maka barang siapa yang kenal pasti merasa nikmat, kerana itu sajian daripada Allah Ta'ala. Kan kita kalau dipanggil pergi ke istana, agak-agak makanan yang disediakan sama dengan kedai tepi jalan tak? Tak, mesti terbayang, mesti special punya. Sebab apa? Makan dalam istana. Itu istana manusia lagi. Ini menu yang Allah sediakan. Maka terasa nikmatnya, terasa sedapnya. Maka sedap itulah zauqi namanya. Terasa zauq, rasa pada hati itu, rasa nikmat itu. Kan, maka memiliki nikmat itu satu kurniaan. Tapi payah nak dapat, maka disuruh kita berjamaah supaya kekurangan dapat ditampung. Jamaah itu menampung kekurangan kita. Jamaah khusyuk dan patuh tunduk kepadanya. Patuh tunduk kepada Allah Subhanahu menzahirkan kehambaan, maka Allah akan melindungi tak kala orang lain disia-siakan. Sebagaimana janjinya tadi, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Baik. Tak kala Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu menghadapi sakaratul maut, nak mati kena tikam tu. Kena tusukan, kedua belah matanya berlinang air mata, dia berkata Allah, Allah. Yang ni dipanggil zikir. Zikir apa? Tariqah. Zikir ada 3 martabatnya. Zikir syariat, zikir tarikat, dan zikir ma'rifat. Zikir syariat, la ilaha illallah, itu zikir syariat paling tinggi. Zikir ma'rifah, menyebut nama Allah. Allah, Allah, Allah. Bila kita sebut nama Allah, dalam kalimah Allah itu ada di dalamnya 4 sifat, kan? 4 sifat. Sifat apa? Apa sifat yang terkandung di dalam kalimah Allah? Ngaji sifat 20 sikit. Ngaji tauhid. Ngaji tak sifat 20? Ngaji ke tak ngaji? Kalau ngaji mesti boleh jawab. Apa sifat yang terkandung dalam kalimah Allah? Sifat apa? Halo. Pertama, wahdaniyah. Allah itu mesti esa, tidak berbilang-bilang. Allah. Qudrat. Allah lah yang memiliki segala kekuasaan. Bila sebut Allah, kekuasaan ada miliknya semua. Ketiga, iradah. Iradah, kehendak semua milik dia. Iza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Malam kadang baca Yasin pula malam Jumaat. Innama amruhu iza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Semuanya Allah bila menghendaki setiap sesuatu, jadilah. Iradah semua milik Allah, bukan kita punya. Nampak? Kudrat bukan kita, iradat bukan kita. Yang keempat,
Ilmu bukan kita punya. Siapa pun yang duduk di depan ni mengajar, hebat macam mana pun, jangan dipandang dia yang hebat. Yang hebat itu Allah menzahirkan ilmunya melalui orang itu. Nampak? Allah menzahirkan kudratnya, Allah menzahirkan iradatnya. Barulah bila kita sebut nama Allah, hilang keakuan diri ini, semua disandarkan kepada Allah. Itu memaknakan kalimah Allah itu bukan hanya sebutan zahir, tapi berbekas pada hati. Masuk bab usul sikit lah. Campur-campur wadi ni. Baik. Maka dia menyebut kalimah Allah. Itu tarekat. Zikir ma'rifat. Dia. La ilaha illahu. Huwa. Sebab tu ada zikir nafas kan, bila bernafas tu hanya ingat dia. Itu kita tak sampailah martabat itu. Itu. Tapi nak sebut jalanan dia. Tak jalanan. Hanya terzahir dia Allah lah. Baik. Di dalam sembahyang tidak ada keuntungan dalam Islam bagi orang yang meninggalkan sembahyang. Maka tidak ada perkara yang lebih hebat selain daripada solat. Barang siapa yang meninggalkan solat, maka dia memutuskan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hablum min, penghubung kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ialah sembahyang. Jaga. Maka sebab itu dia kata Umar ketika nak sembahyang subuh kena tikam itu, maka dia bertanya, jemaah dah solat ke belum? Dah solat ke belum nak sembahyang? Ini perut tengah berdarah keluar perut ni. Dia susuk dan ditoreh perutnya. Nak mati. Yang dia ingat Allah. Ingat Allah, nak sembahyang. Baik. Itu hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita sabihkan sikit lagi. So, siapa yang memelihara sembahyang, maka Allah akan memeliharanya. Dan sesiapa yang mensia-siakan sembahyang, maka Allah juga akan mensia-siakannya. Itu. Membezakan antara mukmin dan kafir ialah meninggalkan solat. Baik. Ini rikah-rikah dah. Baik, sikit lagi. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu menulis surat kepada para gubernur dan para pemimpin daerah tersebut dengan mengatakan, kalian mesti sentiasa menjaga sembahyang, kerana sembahyang adalah awal mulanya Islam dan yang paling terakhir hilang daripada agamamu ini. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua sembahyangmu dan pelihara sembahyang wusta, iaitu sembahyang asar. Berdirilah untuk Allah dengan khusyuk. Baik. Perempuan kita dah sebut pada siri yang lepas. Kalau bila kita mati kelak, kita berada di alam barzakh sana, yang boleh menghentikan azab kubur hanya satu. Yang menyebabkan tertangguh segala azab hanya satu. Apa dia? Apa yang menyebabkan Allah tangguhkan azab kita? Persoalan di dalam kubur, diberi kerehatan. Malaikat tak soal, tak kena azab. Apa yang menyebabkan ahli kubur itu dihentikan segala azabnya? Apa sebab? Apa dia? Yang menghentikan azab ialah apabila anak kita
anak kita mendirikan solat lalu berdoa untuk kita. Selama mana anak kita berada di masjid, hadir mendirikan solat, berdoa, maka selama itulah ibu bapaknya direhatkan daripada segala siksa. Itu waladun soleh yad'ulah. Sebab itu perempuan ingatkan anak-anak jangan sibuk sehingga tak ada masa untuk solat. Kan sibuk sampai tak ada masa. Jangan. Kalau kita mati, yang boleh menghentikan azab adalah anak tu. Anak kita pergi sembahyang lalu dia berdoa. Selama mana dia duduk dalam majlis ilmu macam pagi ni, rehat ibu bapa kita di alam barzah sana. Hai mak, kenapa kau rehat? Kau tengok tu anak aku sedang beriktikaf, ngaji dia, rehat dia. Nampak? Itu kerehatan. Masya Allah. Tapi kalau tak kenal hakikat solat itu, Masya Allah, sombong dia. Dipanggil tak datang. Dia tak kenal kalimah Allahu Akbar, tak kenal. Kenapa selepas hayya 'ala solah, hayya 'alal falah? Di mana hayya 'alal falah? Soalan terakhir pagi ni. Hayya 'ala solah nampak, kejap lagi hayya 'ala solah kita pun datang sembahyang zuhur. Hayya 'alal falah di mana? Di mana hayya 'alal falah? Ni perkara dia dipanggil hakikat dalam makrifat tadi ni. Kan? Itu kena sembahyang. Hayya 'alal falah tu kat mana? Di dunia ke di akhirat? Akhirat jauh sangat. Di dunia ni lah. Kat mana hayya 'alal falah? Dijanjikan kejayaan. Al-falah, berjaya apa? Di mana janji kejayaan itu? Hari-hari dengar azan ni, hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah. Itu yang dijawabnya. Betul jawapan, tapi hakikatnya apa? Al-falah itu di mana? Al-falah itu terletak pada jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala di akhir sekali dalam solat kita, iaitu salam. Sebab tu sembahyang berakhir dengan salam. Apa makna salam? Jaminan kesejahteraan. Bukan assalamualaikum, itu lafaz salam. Assalam yang menjadi asma Allah Subhanahu wa ta'ala tu. Malikul Qudusus Salam, yang menjamin sejahtera, yang menjamin keselamatan. Allah jamin orang yang hadir menunaikan solat, maka dia jamin selamat. Selamat daripada apa? Selamat daripada kemukaannya, selamat daripada azabnya. Itulah kejayaan. Faham tak ni? Tu baru nampak solat itu hebat. Allah berjanji tu. Itulah kelebihan sembahyang. Kalau kita faham semua tu, Allahu Akbar. Itulah Nabi kata, kalau umat aku ni faham tentang sembahyang ni, saya sanggup merangkak datang. Kerana dijanjikan kesejahteraan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kena kenal sembahyang. Ketahuilah wahai saudaraku yang budiman, bahawa kamu tidak dapat memelihara sembahyang kecuali dengan 3 cara ini. Apa 3 cara itu? Sambung pada
tahun depan. Tahun hijrah lah tahun depan, insyaAllah. Wallahu a'lam. Baik. Ada soalan takat tu? Seronok ngaji bab sembahyang ni. Seronok kalau tanya tak boleh jawab lagi seronok. Ya. Baik. Fardu ain. Apa makna fardu ain? Kewajipan pada setiap individu. Ibu bapa yang tidak memperkenalkan Allah pada anak-anaknya, ibu bapa yang tidak mengajar, ibu bapa yang tidak memberikan ruang, yang tidak memberikan didikan untuk anaknya mengenal Allah, maka dia menanggung dosa fardu ain itu. Itu dosa tu. Sebab itu tanggungjawab kita memenuhi tuntutan kefarduan itu. Ramai ibu bapa sedih, kecewa kerana anaknya tak pandai matematik, tak pandai bahasa Inggeris, tak hebat kelulusan dalam peperiksaan. Tapi berapa ramai ibu bapa yang sedih anaknya tak kenal Tuhan, anaknya tak pernah belajar sifat 20, anaknya tak pernah belajar mengenal sembahyang. Itu fardu. Maka kesalahan itu ditanggung oleh ibu bapa itu. Tak boleh mengajar, cari orang yang boleh mengajar, hantar pergi tempat yang boleh menjadikan anak kita memahami itu. Maka terangkatlah kewajipan itu pada kita. Maka kesalahan yang membawa kepada anak-anak, yang menjadikan masyarakat makin jauh daripada mengenal Allah, itu puncanya. Tak sembahyang sebab apa? Tak kenal Allah. Mengenal Allah mesti dengan jalan-jalan yang telah ditunjukkan, kaedah-kaedah yang telah disusun oleh para ulama. Antaranya itulah yang disebut sebagai kita belajar sifat 20, kita belajar tauhid asma wa sifat, kita belajar tentang ilmu akidah. Itu asasnya itu yang longgar. Bila asasnya longgar, asasnya tak ada, asasnya tak kukuh, mana mungkin akan terbina satu kepribadian diri yang memiliki akhlak dan juga tata cara hidup sebagai orang Islam. Yang ni kita kena muhasabah diri kita. Kita tengok sejauh mana kita melaksanakan tanggungjawab itu. Terangkatkah sudah fardu ain pada diriku? Fardu ain dah terangkatkah belum? Itu persoalan dia. Fardu ain itu ada 3, kan? Akidah, fiqh dan tasawuf. Wajib setiap orang belajar fardu ain ini. Belajar tentang iman, belajar tentang Islam, belajar tentang ihsan, belajar tentang syariat, belajar tentang akidah, belajar tentang tasawuf. Sampai mana nak belajar tu? Sampai memenuhi kriteria syarat fardu ain. Sampai tahap mana? Yang ni pun ramai orang tak tahu. Fardu ain dalam tasawuf takat mana? Fardu ain dalam tauhid sampai bila? Fardu ain fiqh sampai tahap mana? Nak jadi ustaz ke? Nak jadi ustazah ke? Nak kena khatam berapa kitab?
baru terangkat fardu ain. Kan? Dah terangkat ke belum agak-agak? Kalau tak terangkat nanti susah, hutang tak habis kita. Maka minimum requirement dia. Kalau tauhid, mampu membezakan antara Allah dengan makhluk. Kenal Allah. Selagi kita tak kenal Allah, tak boleh beza Allah dengan makhluk. Makna fardhu ain dalam bidang tauhid tak terangkat, wajib belajar sehingga dia mampu membezakan yang mana khaliq, yang mana makhluk. Apa itu khaliq, apa itu makhluk. Allah itu bagaimana, yang makhluk itu bagaimana. Itu minimum requirement dia, tahap itu. Fiqh sampai mana? Sampai kita mengetahui syarat sah sesuatu amal ibadat itu. Dah terangkat fardu ain lah. Tahu syarat sah dia. Syarat sah sembahyang, syarat sah puasa, perkara yang kewajipan kita mampu laksanakan. Tata cara bersuci sebagainya, terangkat dah fardu ain. Tak khatam banyak kitab pun tak apa. Dalam bidang tasawuf sampai bila? Fardu ain. Sehingga kita mampu mengenal penyakit-penyakit yang merosakkan hati kita, maksiat pada batin, penyakit hati 10 betul. Kita mampu kenal dan kita mampu mengelakkan diri kita daripada maksiat batin. Selamatlah kita. Tak payah dalam-dalam sangat pun tak apa. Itu kefarduan pada kita. Wallahu alam. Cukup. Jadi kena perhalusi, mudah-mudahan Allah Taala bantu kita dan perelokkan tata cara hidup kita, insya-Allah. Insya-Allah kita akan sambung. Dia ada juga dalam kitab tapi tak detail lah. Insya-Allah kita sambung dalam siri yang akan datang. Wallahu alam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ashabihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawasiqillah umma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha wa amla'ha binurika alladhi la yahbu syrah suduraha bi fadlil iman bika wa jamilu tawakkuli alaik wa hiya bi ma'rifati wa misana syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nuwatal arda min nuri syamsika abadan abada ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bismil khatimah wa la takhtim alaina bisul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلى اللقاء إن شاء الله. Maaf zahir dan batin.